Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazli Fitri akan menerangkan tentang falsafah materialisme dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Ahmad Kelani kerana telah menyampaikan ilmu yang tidak terhingga kepada kami daripada awal semester hingga ke akhir semester. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan menerangkan tentang apakah itu falsafah materialisme. Materialism membawa maksud teori ataupun kepercayaan yang hanya wujud berlandaskan Oxford Advanced Learner Dictionary. Sementara J.J.C. Smart percaya bahawa materialism adalah teori dan beranggapan bahawa semua yang berlaku di atas muka bumi Allah ini ditentukan oleh fizik ataupun jirim. Materialism ditakdirkan sebagai cinta dan taksub pada harta duniawi melebihi ukrawi. Setiap manusia tidak lari daripada sifat tamak terhadap harta dan terlalu taksub dengan duniawi. Bahkan sifat tamak ataupun materialism ini sudah wujud sejak zaman Nabi lagi. Pada masa kini, materialism telah dinormalisasikan oleh masyarakat moden. Hal ini menyebabkan Hal ini akan menyebabkan memudaratkan kehidupan seharian kita. Ia akan membentuk sifat tamak dan sombong ke atas manusia. Jadi, apakah kesan yang akan berlaku sekiranya kita mengamalkan sifat materialism ini? Terdapat kesan positif dan negatif. Antara kesan yang positif adalah sifat materialism dapat membina negara yang lebih maju daripada berbagai aspek. Falsafah materialism akan menghasilkan pelbagai teknologi baru yang belum pernah ditemui. Semakin banyak persaingan berlaku, semakin banyak kemajuan teknologi, budaya, politik dan sosial di seluruh dunia. Kewujudan sifat materialism yang lebih materialistik lebih memberi kesan lebih positif kepada ekonomi negara. Ini kerana persaingan sengit dan ekonomi monopoli telah menyebabkan pelbagai teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian manusia. Di samping itu, perkembangan pengetahuan juga mendorong masyarakat untuk berfikir dengan lebih kreatif dan lebih berkesan. Ini boleh menyebabkan mereka menghasilkan teknologi seperti pesawat terbang dan sistem pengetahuan yang semakin maju demi memastikan kemajuan sesebuah negara terjamin. Hal-hal pentadbiran dan pengurusan yang berkaitan dalam urusan politik dan sosial dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan lebih berkesan dan secara sistematik. Ini juga menyebabkan Malaysia dapat ditempatkan di negara-negara yang maju lain seperti Amerika Syarikat dan Jerman. Setiap kebaikan pasti ada keburukan. Jadi apakah keburukan materialism kepada kehidupan seharian? Sifat materialism melahirkan sifat tamak yang melemahkan jiwa dan fizikal serta memberi kesan mendalam dalam kehidupan manusia. Kita melihat pelbagai orang muda zaman sekarang ini berlumba-lumba untuk merpamerkan kekayaan mereka di media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Pada masa yang sama, banyak anak muda sekarang terlalu ketagih dengan barang mewah. Mereka merasakan kalau adanya barang mewah, mereka merasa hebat, mereka merasa gembira, mereka merasa selesa. Tetapi mereka tidak tahu bahawa ia adalah sifat yang sementara. Sifat selamanya adalah yang kekal adalah di akhirat. Pada masa kini, masyarakat mengukur kebahagiaan dan kejayaan seseorang dengan beberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun secara material. Seseorang akan sangat dipuji dan dihormati kerana kemewahannya. Mas- Seperti jika mereka mempunyai barang yang mewah, mereka akan dipuji, disanjung dan dianggap orang yang kaya. Dan sekiranya mereka tidak mempunyai barang yang mewah, mereka dianggap miskin dan hina oleh masyarakat sekarang. Jadi perkara ini perlulah dititik beratkan oleh masyarakat kerana perkara ini janganlah diamalkan oleh masyarakat sekarang. Inilah sebab utama remaja kini mengejar harta benda sekular kerana ingin dikagumi oleh masyarakat sekitar. Budaya ini seperti ini tidak boleh dipraktiskan di negara kita kerana budaya beracun seperti ini akan membuat raja menjadi semakin berhutang kerana memiliki barang yang mahal. Mereka sanggup meminjam wang daripada rakan mereka ataupun along untuk membeli barang yang tidak tidak tahu apa tujuannya, hanya untuk menunjuk-nunjuk seperti iPhone 12 yang sekarang telah laris di pasaran yang berharga tidak kurang 5,000. Mereka membeli handphone tersebut kerana untuk mempamerkan kepada rakan mereka dan menyatakan bahawa mereka adalah orang yang mampu membeli barang tersebut. Sedangkan orang lain tidak mampu juga membelinya tapi tidak mempamerkan benda tersebut ke halayak ramai. Bahkan, ada remaja yang sanggup berlapar hanya untuk membeli barang-barang yang mahal dan berjenama.
Oleh itu, sebagai umat Islam, kita janganlah terlalu mementingkan kekayaan di dunia kerana berkat kekayaan nyata dapat dirasakan di akhirat kelak. Saya ingin mengulaskan lebih lanjut. Saya pernah dengar dengan ceramah Ustaz Wadi Anwar yang menyatakan bahawa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapakah golongan di syurga? Nabi berkata golongan di syurga adalah golongan orang yang miskin kebanyakannya, dan golongan di neraka golongan yang kaya merupakan penduduknya. Jadi majoriti di syurga adalah orang yang miskin dan majoriti di neraka adalah golongan orang yang kaya. Jadi di dunia ni kita mestilah berhati-hati dalam menguruskan harta benda kerana setiap rezeki kita terdapat rezeki orang lain. Jadi kita mestilah bersedekah untuk melahirkan sifat ihsan terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi seterusnya, sifat materialisme juga menyebabkan berlakunya perluasan jenayah di seantero dunia. Sifat materialisme membawa kepada kerosakan moral dan etika, tidak mengejutkan bahawa masyarakat sekarang ni semakin jatuh ke dalam kancah jenayah. Sekiranya agama dan nilai-nilai murni ini diabaikan dalam hidup, maka keinginan seksual orang yang mudah berdosa pasti akan menang. Jelas sekali tingkah laku ini melanggar ajaran agama dan undang-undang negara. Sekiranya kadar jenayah meningkat dan tidak dapat dibendung, ini akan memberi kesan besar kepada masyarakat dan negara. Sekiranya kita sebagai umat Islam melakukan jenayah seperti membunuh, merompak, kita akan dipandang hina oleh masyarakat. Bahkan paling teruk, kita akan dihina dan dicaci oleh masyarakat. Tetapi ada yang lebih teruk, iaitu kita dilaknati dan dihina oleh Allah SWT. Jadi perkara itu mesti dielakkan bagi melainkan umat Islam yang teguh, yang kuat daripada iman dan akhlak. Masyarakat akan merasa takut dan tidak aman kerana pelbagai kegiatan jenayah yang berlaku di sekitarnya, dan kehidupan seharian seperti bekerja dan berbelanja akan terganggu. Oleh itu, sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang sempurna, kita mestilah menjaga iman dan akhlak agar tidak terjerumus ke kancah jenayah. Kerana kita mempunyai iman, setiap umat Islam mempunyai iman, kita mestilah memelihara iman kita agar tidak terlibat dengan perkara-perkara sifat-sifat seperti mazmumah, sifat-sifat yang jahat, yang akan menyebabkan bangsa lain memandang rendah terhadap umat Islam. Jadi seterusnya, balik ke slide seterusnya, iaitu sifat materialisme juga memanggilkan rasa cemburu bersama manusia. Sebelum itu, saya ingin memetik sebuah semuka ayat daripada Al-Quran yang berkata, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat ke-10, tak silap saya, ayat ke-10 surah Al-Baqarah yang berkata, sesungguhnya dalam manusia itu ada penyakit, iaitu penyakit cemburu. Cemburu ni perkara yang amat dikhawatiri dan ditakuti oleh orang lain kerana ia merupakan senjata pembunuh secara rahsia. Kecenderungan manusia terhadap harta benda duniawi menyebabkan kesatuan umat manusia semakin lemah. Jadi, kalau kita mempunyai sifat cemburu yang tinggi, ia menyebabkan kesatuan ummah itu menjadi terjejas dan musnah. Ini menghasilkan perasaan hasad dengki terhadap seseorang yang tidak mempunyai apa-apa yang dimilikinya. Mempunyai apa yang tidak dimilikinya. Maksudnya, sekiranya orang itu mempunyai gadget yang mewah, seorang itu mempunyai gadget yang mewah, orang lain akan merasa cemburu terhadapnya kerana mereka tidak mempunyainya. Sedangkan itu cuma perkara yang sementara. Kita janganlah menghasilkan rasa hasad dengki kerana ia juga menjatuhkan imej sesebuah umat manusia. Penyakit hasad dengki dan permusuhan yang ganas timbul kerana setiap orang mengamalkan sifat mementingkan diri sendiri dan tidak mengambil peduli terhadap perasaan orang lain. Hasad dengki adalah ciri yang timbul daripada perasaan angkuh dan ego, sehingga tidak dapat menerima dan melihat orang lain. Oleh itu, perasaan iri di hati juga menghasilkan sifat hasad dengki ataupun sifat penyakit cemburu. Okey, jadi saya ingin memetikkan daripada, saya akan
menceritakan beberapa perkara. Seperti apa poin yang keempat ini bercakap, kita boleh lihat pada Nabi Yusuf, adik-beradiknya merasa dengki terhadap Nabi Yusuf kerana disayangi lebih oleh bapanya, daripada surah Yusuf kalau nak tahu lagi. Bapanya, pada satu hari, mereka telah membawa Nabi Yusuf berjalan-jalan, bersiar-siar dan mereka telah mencapak, tak silap saya, Nabi Yusuf ke dalam perigi dan selepas itu mereka balik, mereka kata kepada bapa mereka yang Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala sedangkan baju Nabi Yusuf tidak berlumuran darah. Itu boleh dilihat bahawa sifat cemburu dan iri hati daripada kalangan adik-beradik sendiri terhadap Nabi Yusuf. Jadi sifat cemburu ini telah wujud sejak zaman Nabi lagi. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah menghindari sifat materialisme agar tidak lahirnya sikap cemburu ataupun hasad dengki dalam diri kita. Kita kadang-kadang dalam diri kita, kita mestilah cemburu. Cemburu kepada apa, atas apa. Contohnya cemburu untuk perkara yang baik. Contohnya cemburu untuk berusaha sungguh-sungguh, tengok mereka berusaha sungguh-sungguh, kita mesti cemburu untuk berusaha lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Maksudnya persaingan yang sihat. Cemburu janganlah cemburu yang keterlaluan. Kerana itu memudaratkan kita. Okey, jadi balik ke slide yang seterusnya iaitu sifat materialisme juga memberi impak yang besar kepada kekeluargaan yang akan membawa kepada kehancuran keluarga. Baru-baru ini terdapat trend peningkatan kejatuhan institusi keluarga di seluruh dunia, terutama di Malaysia. Perceraian dan perpecahan ahli keluarga telah menjadi perkara biasa dalam masyarakat kini. Hakim Paul Coleridge, bekas hakim dalam kes Undang-Undang Keluarga Inggeris, menjelaskan fakta yang jelas berkaitan dengan masalah ini yang menjelaskan bahawa hampir semua masalah masyarakat berkait rapat dengan kehancuran kehidupan kekeluargaan. Di samping itu, salah satu masalah yang timbul dalam institusi keluarga ialah ibu bapa yang sibuk dan menyebabkan kurang kasih sayang yang terpupuk dalam kalangan anak mereka. Hal ini dapat dilihat apabila mereka tidak fokus, tidak mempunyai masa untuk mengawasi dan menemani anak-anak mereka. Ibu bapa mereka terlalu fokus dalam masalah pekerjaan. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita mestilah menjaga sistem kekeluargaan agar melahirkan generasi yang sihat dan bijaksana. Ibu bapa mestilah mengambil tahu sekurang-kurangnya menanyakan khabar kepada anak-anak mereka supaya anak mereka merasakan diri mereka diberi perhatian oleh ibu bapa mereka. Kerana daripada kecil kita mesti mendidik anak-anak kita untuk melahirkan mereka menjadi insan yang berkualiti dan berguna untuk masyarakat akan datang. Jadi kesimpulannya adalah akhirul kalam, falsafah materialisme tidak asing bagi masyarakat kita dan kita dapat melihat bahawa banyak orang muda hari ini berlumba-lumba untuk menuntut harta benda duniawi, sedangkan harta benda duniawi adalah bersifat sementara, yang kekal adalah harta duniawi. Maafkan saya, harta ukhrawi. Orang muda di zaman moden ini mengutamakan keinginan untuk mengejar perkara kebendaan dan bukannya keperluan yang lebih penting dalam kehidupan. Sama ada kita menyedari atau tidak, inti daripada materialisme ini semakin menyelinap dalam sikap masyarakat kita, di mana kita dapat membandingkan kehidupan sosial pada masa lalu dan kini dengan keinginan melalui keperluan. Oleh itu, sebagai individu yang bersifat arif dan bijaksana ataupun masyarakat yang bersifat arif dan bijaksana, kita mestilah menjalani kehidupan dengan secara sederhana agar tidak tergolong dalam golongan orang yang rugi. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-As ayat kedua hingga ketiga. Jadi sekian, terima kasih.